Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk subjek sirah tahun 2, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Unit yang ke-6 muka surat 29. Murid-murid boleh buka muka surat 29. Yang ini penyelesaian masalah pembinaan semula Kaabah. Okey. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, ketika itu telah berlaku banjir yang besar di kota Mekah, dan kesan daripada banjir besar tersebut telah menyebabkan sebahagian dinding Kaabah telah pun runtuh. Jadi orang Arab ketika itu berpakat untuk merobohkan Kaabah dan membina semula yang baru selepas mereka robohkan. Jadi selepas banjir tersebut, mereka robohkan dan mereka membina yang baru, dan pembinaan ini melibatkan pembesar-pembesar Quraisy pada ketika itu. Jadi selepas selesai pembinaan, mereka ingin meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya, dan pada ketika inilah berlaku perselisihan faham untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Dan disebabkan perselisihan faham ini sehingga menyebabkan berlakunya pergaduhan dan membawa kepada peperangan. Hampir-hampir membawa kepada peperangan. Jadi seorang lelaki Quraisy yang bernama Abu Amamah telah mencadangkan supaya melantik seorang hakim untuk menghakimi untuk apa? Menghakimi siapa yang layak untuk mengalihkan Hajarul Aswad ini ke tempat asalnya. Dan apa dia ideal ataupun apa dia cadangan yang dilontarkan, yang dinyatakan adalah sesiapa yang masuk ke Masjidil Haram pada keesokan harinya, orang tersebutlah yang akan dilantik sebagai hakim untuk menentukan siapa yang boleh angkat Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Dan secara kebetulan orang yang mula-mula memasuki Masjidil Haram pada hari tersebut atau pada hari keesokannya itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Nabi Muhammad lah yang dilantik sebagai hakim. Jadi macam mana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghakimi perselisihan faham ini? Macam mana Nabi Muhammad menjadi hakim? Jadi yang pertama, Nabi Muhammad dia membentangkan serban dan meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah kain serban tersebut, dan semua puak memegang bahagian tepi kain serban tersebut dan mengangkatnya bersama-sama ke tempat yang disediakan di Kaabah pada ketika itu. Dan Nabi Muhammad meletakkan sendiri Hajarul Aswad di tempat asal. Dan Kaabah yang kita perlu tahu adalah rumah ibadah yang pertama yang dibina untuk tujuan beribadat. Jadi kesimpulan daripada kisah ini, apa yang kita boleh ambil sebagai contoh, sebagai teladan untuk diri kita adalah bila kita telah dilantik untuk menghakimi sesuatu perkara tersebut, perlulah diadili dengan adil dan saksama, tanpa mengira ataupun tidak memilih kasih,
tidak memilih orang cakap orang-orang tersebut saja yang boleh angkat, tapi perlulah dengan adanya sifat adil macam Nabi Muhammad SAW. Macam mana dia nak hakimi supaya pembesar-pembesar tidak bergaduh, tidak selisih faham. Dia membentangkan serbannya dan baginda menyuruh semua saling memegang serban tersebut untuk angkat bersama-sama. Jadi dari situ tidak akanlah timbulnya pergaduhan, tidak akan kenapa dia saja boleh angkat, kenapa tak boleh angkat. Jadi sama-sama angkat untuk letakkan di tempat asalnya. Itulah salah satu sikap Nabi Muhammad yang kita boleh contoh, kena adil dan saksama dalam setiap apa saja keputusan yang dilakukan tanpa mengira darjat dan sebagainya. Jadi sekadar itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.